Satu senja di Kuala Lumpur, sebuah hotel mewah di tengah-tengah bandaraya yang menghadap menara berkembar Petronas telah diatur menjadi lokasi sebuah persidangan antarabangsa. Tajuk forum pada malam itu kedengaran biasa, tetapi syarat dengan ketegangan masa depan negara-negara di dunia baharu. Di atas pentas, terdapat para cendekiawan, pelabur, diplomat dan media dari pelbagai negara. Kebanyakan peserta yang hadir datang dari negara-negara yang diiktiraf dunia sebagai kuasa besar dari segi ekonomi, teknologi, ketenteraan, dan pengaruh politik. Malaysia, di mata ramai, hanyalah sebuah negara bersaiz sederhana di Asia Tenggara, sebuah destinasi pelancongan, makanan yang lazat, keramahan penduduk, dan budaya yang mempesonakan. Namun, jarang sekali ada yang menjangkakan ia akan diangkat sebagai contoh dalam sebuah forum yang membincangkan kuasa dunia secara serius. Apabila pengacara majlis mengumumkan pembukaan sesi perbincangan khas, para hadirin menjangkakan akan mendengar perbandingan antara Amerika Syarikat, China, Rusia, Jepun, atau negara-negara Eropah. Tiada siapa yang menyangka bahawa seorang lelaki warga asing yang duduk di sudut kiri pentas, seorang penganalisis geopolitik bernama Aryan, akan menjadi orang yang mengubah suasana seluruh dewan dalam masa beberapa minit sahaja. Aryan bukanlah seorang yang lantang bersuara. Dia bukan jenis yang suka mencipta drama. Dia memakai sut berwarna gelap, bercakap dengan perlahan, memandang lurus ke hadapan, dan mempunyai nada suara yang membuatkan pendengar tahu bahawa dia tidak bercakap untuk menang, tetapi kerana dia telah berfikir secara mendalam. Dia bermula dengan satu ayat yang membuatkan seluruh dewan menoleh ke arahnya serta-merta. Jika saya diminta membandingkan Malaysia dengan sebuah negara kuasa besar, saya tidak akan mulakan dengan soalan siapa yang mempunyai lebih banyak kapal pengangkut pesawat atau siapa yang mempunyai KDNK lebih tinggi. Dewan persidangan masih senyap seperti biasa. Ramai yang tersenyum sinis, ada yang bersedia untuk mencatat, manakala ada yang mungkin berfikir bahawa dia akan memulakan ucapan yang sekadar untuk menjaga hati tuan rumah. Tetapi Aryan menyambung, saya akan mulakan dengan soalan, apabila dunia sedang bergoncang, negara manakah yang masih membuatkan rakyatnya mahu terus hidup dengan maruah? Soalan itu tidak diungkapkan dengan nada yang keras, tetapi ia terasa berat seperti sebiji batu yang jatuh di atas meja kaca. Wakil-wakil dari pelbagai negara mula mengangkat muka dari dokumen mereka. Beberapa wartawan berhenti menaip. Tangan yang memegang cawan kopi terhenti di udara. Nama Malaysia bakal disebut bukan sebagai sebuah negara kecil yang sedang mengejar sesiapa, tetapi sebagai satu wacana yang mungkin akan mentakrifkan semula makna kuasa besar. Di skrin di belakang pentas, muncul imej-imej metropolis yang biasa dilihat. New York, Beijing, Tokyo, London, Berlin, dan Kuala Lumpur, bandar-bandar yang kelihatan sangat berbeza tetapi saling terhubung oleh rangkaian ekonomi global. Aryan berjalan ke hadapan skrin tanpa tergesa-gesa. Dia bukan hendak menyimpulkan bahawa Malaysia lebih baik atau lebih lemah daripada sesiapa. Sebaliknya, dia akan mengemukakan satu kayu ukur yang baharu. Banyak negara kuasa besar hebat dalam mengawal dunia, katanya. Tetapi Malaysia hebat dalam memastikan kehidupan harian dapat diteruskan, walaupun dunia penuh dengan ketidakpastian. Beberapa orang mula mengerutkan dahi kerana ayat itu terlalu kabur untuk dipersetujui serta-merta. Aryan lantas memberikan contoh dari pengalaman pribadinya. Dia menceritakan bagaimana di banyak bandar raya negara kuasa besar, dia melihat sistem pengangkutan yang tepat, teknologi yang canggih, dan bangunan yang mencerminkan kekayaan yang mengagumkan. Tetapi dia juga melihat kesunyian. Dia melihat orang-orang yang hidup di tengah-tengah kesempurnaan, tetapi kekurangan ketenangan, kekurangan ruang, di mana sifat kemanusiaan boleh bernafas dengan lega. Di sesetengah negara, anda mungkin sangat kaya, tetapi hidup seolah-olah sedang berperang setiap hari, katanya. Anda perlu bersaing dengan masa, bersaing dengan kos sara hidup, bersaing dengan sistem, bersaing dengan jangkaan, dan akhirnya bersaing dengan diri sendiri sehingga terlupa untuk apa anda hidup. Kemudian, dia menoleh ke arah gambar Kuala Lumpur di skrin. Imej kesesakan lalu lintas, gerai mamak di tepi jalan, gelak tawa orang ramai di pasar malam, sebuah masjid yang berdiri megah di sebelah pusat beli belah moden, laungan azan yang bercampur baur dengan bunyi tren LRT. Semua itu kelihatan biasa,
Tetapi apabila diletakkan dalam konteks perbandingan dengan kuasa besar, ia membawa makna yang baharu. Malaysia mungkin tidak mempunyai kuasa untuk menentukan aturan dunia, katanya. Tetapi Malaysia mempunyai sesuatu yang banyak negara kuasa besar sedang kehilangannya. Keupayaan untuk hidup bersama dengan ketidaksempurnaan, tanpa membiarkan ketidaksempurnaan itu memusnahkan kemanusiaan. Kali ini, Dewan Persidangan mula senyap dengan ketara. Tiada lagi gelak tawa kecil seperti pada mulanya. Beberapa wakil mula mengangguk dengan teragak-agak, kerana apa yang dikatakan oleh Aryan bukanlah pujian murahan. Ia adalah satu kritikan terhadap dunia moden melalui cerminan Malaysia. Dia tidak mengatakan bahawa Malaysia lebih hebat daripada gergasi ekonomi. Dia sedang mensyedam bahawa dalam permainan yang sedang dimainkan oleh dunia, negara yang kelihatan kecil mungkin masih mempertahankan sesuatu yang penting lebih daripada negara yang kelihatan hebat. Dan itulah permulaan kepada satu jenis kesenyapan yang baharu. Kesenyapan yang berlaku apabila orang mula sedar bahawa ini mungkin bukan sekadar kata-kata manis, tetapi satu kebenaran yang sukar untuk diakui. Aryan tidak tergesa-gesa untuk membuat kesimpulan. Dia terus bercerita melalui pengalaman hidupnya. Dia berkata bahawa dia pernah tinggal di sebuah bandar di mana semuanya berfungsi seperti jam. Kereta api tiba tepat pada masanya, kedai dibuka dan ditutup dengan jitu, sistem birokrasi sangat cekap, dan jalan raya begitu bersih sehingga tiada celah. Tetapi semua itu membuatnya merasa seolah-olah dunia itu tidak memberi ruang untuk kerapuhan manusia. Di bandar-bandar itu, katanya, jika Anda lambat, Anda bersalah. Jika Anda lemah, Anda akan menghadapi kesukaran. Jika Anda tidak mempunyai wang yang cukup, Anda hampir tidak mempunyai hak untuk berehat. Dia berhenti seketika sebelum menukar gambar di skrin kepada sebuah lorong kecil di Kuala Lumpur pada waktu pagi. Ada seorang makcik sedang menyediakan nasi lemak, pekerja pejabat beratur membeli teh tarik, seorang pemandu Grab berbual mesra dengan penumpangnya, dan seorang wanita tua menjual bunga melur di tepi jalan. Malaysia mungkin kelihatan kelam kabut bagi orang luar, katanya. Tetapi ia adalah satu kekalutan yang masih memberi ruang antara satu sama lain. Ayat ini membuatkan pengacara majlis menoleh ke arahnya dengan penuh perhatian. Aryan menjelaskan bahawa di banyak negara kuasa besar, sistemnya sangat kuat tetapi hubungan sesama manusia semakin lemah. Semuanya bergantung pada kontrak, peraturan, dokumen, dan prosedur. Tetapi di Malaysia, walaupun sistemnya tidak sesempurna itu, seringkali apa yang membolehkan kehidupan bergerak ke hadapan adalah fleksibiliti, sikap saling bantu-membantu, dan pertolongan yang tidak perlu ditulis sebagai undang-undang. Sudah tentu, dia tidak meromantiskan masalah. Dia mengakui bahawa Malaysia mempunyai banyak kekurangan, ketidaksamaan, karena birokrasi, dan pelbagai isu yang membimbangkan. Tetapi apa yang menarik minatnya bukanlah imej promosi negara. Dia berminat dengan persoalan, pada saat seseorang itu keletihan sehingga hampir putus asa, masyarakat manakah yang masih mampu menyokongnya? Dari pengalamannya, jawapannya tidak selalunya negara kuasa besar. Dia menceritakan bagaimana suatu ketika dahulu dia kehilangan dompetnya di Kuala Lumpur. Dia fikir semuanya sudah berakhir. Tetapi seorang makcik pemilik warung kecil, yang hanya pernah dilawatinya 2 kali, masih mengingati wajahnya dan membantu menghubunginya untuk memulangkan dompet itu. Kisah-kisah kecil seperti ini mungkin tidak dikira dalam indeks ekonomi dunia, katanya. Tetapi bagi seseorang yang hidup di bandar, ia adalah kualiti hidup yang boleh dirasai. Kuasa besar membina sistem yang menggerakkan dunia. Tetapi kadangkala Malaysia mencipta suasana yang menghalang manusia daripada musnah. Tiada slide yang seindah ayat itu, dan tiada angka yang mampu membantahnya serta-merta kerana ia bukan hanya tentang statistik. Ia adalah tentang pengalaman yang ramai di dalam dewan itu pernah alami tetapi tidak pernah berani suarakan di pentas seperti ini. Banyak pasang mata mula memandang jauh melepasi kertas di hadapan mereka kerana perkataan kehebatan sedang dipisahkan daripada perkataan kualiti hidup sedikit demi sedikit. Aryan tersenyum sedikit apabila dia menukar topik kepada sesuatu yang sering disebut oleh seluruh dunia tentang Malaysia dengan nada kekaguman, makanan. Tetapi daripada bercakap tentang rasa atau kemasyhuran, dia menggunakannya sebagai cerminan struktur sosial.
Banyak negara kuasa besar mempunyai makanan bertaraf dunia yang hebat dia memulakan, tetapi tidak banyak negara di mana orang biasa masih boleh mengakses makanan yang baik, lazat, segar dan penuh jiwa setiap hari pada harga yang tidak merendahkan martabat hasil kerja mereka. Beberapa pendengar mula faham bahawa dia tidak bercakap tentang pelancongan. Dia sedang bercakap tentang keupayaan sesebuah masyarakat untuk memastikan perkara asas dalam kehidupan tidak menjadi beban yang terlalu berat. Dia menceritakan tentang metropolis-metropolis besar di mana golongan berpendapatan sederhana terpaksa merancang dengan teliti, bahkan untuk makan tengah hari. Mereka terpaksa memilih untuk berjimat dengan waspada, terpaksa membuat keputusan antara kemudahan dan kualiti, atau kadangkala antara bayaran sewa dan satu hidangan yang baik. Kehidupan di bandar paling maju di dunia sebaliknya menjadikan makan sesuatu yang sepatutnya menjadi perkara biasa sebagai satu pergelutan dengan tekanan. Kemudian, dia membandingkannya dengan Malaysia, sebuah negara yang, walaupun tidak sekaya banyak negara kuasa besar, masih mempunyai struktur kehidupan bandar yang membolehkan sebahagian besar penduduknya menikmati makanan yang baru dimasak setiap hari. Mungkin tidak mewah, mungkin tidak sentiasa cantik, tetapi ia mengenyangkan, lazat dan ada unsur kemasyarakatan di dalamnya. Gerai mamak dan warung di Malaysia bukan hanya tentang rasa, katanya. Ia adalah ekonomi pada skala manusia. Ia adalah jaringan kelangsungan hidup. Ia adalah cara bagaimana orang berpendapatan rendah masih boleh berniaga dan orang berpendapatan terhad masih boleh mencapai kebahagiaan kecil setiap hari. Seluruh dewan senyap sekali lagi kerana kata-kata itu menyentuh isu ekonomi, budaya dan ketidaksamaan sekaligus. Dia tidak mengatakan bahawa Malaysia tiada masalah kos sara hidup atau orang miskin di Malaysia tidak menderita. Dia hanya menunjukkan bahawa banyak negara kuasa besar mempunyai wang yang sangat banyak, tetapi sebaliknya membiarkan kos kehidupan asas untuk orang biasa menjadi begitu mahal sehingga kebahagiaan asas menjadi satu kemewahan. Kehebatan sesebuah negara, Aryan berkata dengan lebih jelas, bukan hanya tentang sejauh mana anda boleh menghantar satelit ke angkasa, tetapi sama ada seorang pekerja pejabat, pemandu teksi, pekerja pembersihan, atau seorang guru di sekolah kecil masih berpeluang untuk makan makanan yang baik tanpa merasa kalah dengan dunia. Ayat ini seperti tukul lembut yang diketuk di atas meja hati para pendengar. Wakil dari beberapa negara mengelak pandangan. Beberapa wartawan berhenti menaip dan menoleh ke arah rakan semeja kerana mereka faham benar bahawa kritikan seperti ini, walaupun sopan, lebih tajam daripada serangan langsung. Dalam budaya yang suka mengukur kemajuan dengan bangunan pencakar langit, aliran modal dan teknologi, Aryan sedang mengangkat sepinggan nasi lemak sebagai satu persoalan peradaban. Dan tiada siapa yang ketawa lagi. Dalam bahagian seterusnya, Aryan menyentuh tentang sesuatu yang ramai anggap sebagai imagetik, Malaysia, keramahan, budi bahasa, sikap menjaga air muka, dan kecenderungan mengelak konfrontasi secara langsung. Jika dilihat secara luaran, ramai dari dunia barat mungkin mentafsirkan ini sebagai tanda masyarakat yang tidak berani menghadapi kebenaran atau tidak mempunyai ketegasan seperti sebuah kuasa besar. Tetapi Aryan mentafsirkannya secara berbeza. Saya pernah mendengar sesetengah orang berkata bahawa negara di mana rakyatnya mudah tersenyum selalunya bukanlah negara yang kuat, katanya. Tetapi saya fikir mereka keliru antara kekerasan dan kekuatan. Dia menjelaskan bahawa di banyak negara yang mempunyai kuasa tinggi, komunikasi secara langsung, persaingan yang sengit, dan pendirian yang tegas sering dipuji sebagai simbol kecekapan. Tetapi kesan sampingannya ialah orang ramai mula hidup bersama dengan rasa was-was berbanding kelembutan. Setiap perbualan menjadi medan untuk membuktikan diri, setiap kesilapan mempunyai harga sosial yang tinggi, dan setiap perbezaan pendapat bersedia untuk menjadi perpecahan. Malaysia mungkin tidak mempunyai suara yang paling lantang di dunia, katanya. Tetapi keupayaan untuk mengurangkan geseran dalam kehidupan seharian mempunyai nilai yang lebih besar daripada yang diakui oleh banyak negara kuasa besar. Ayat ini memberi kesan yang aneh kepada pendengar, kerana ia mengajak mereka untuk merenung masyarakat mereka sendiri. Banyak negara mempunyai kebebasan yang tinggi, sistem yang teratur, tetapi dipenuhi dengan ketegangan sehingga orang biasa merasa letih. Walaupun mempunyai banyak hak dari segi undang-undang,
dari segi perasaan mereka kekurangan ketenangan untuk menjadi manusia biasa. Aryan menegaskan bahawa dia tidak menyuruh Malaysia kekal begini selamanya tanpa perubahan. Dia tidak mengatakan bahawa sikap menjaga hati boleh menyelesaikan semua masalah atau mengelak konflik sentiasa betul. Dia hanya menjelaskan bahawa dunia yang terlalu memuja kekuatan sedang melupakan kemahiran untuk hidup bersama tanpa saling memusnahkan. Banyak negara kuasa besar mahir dalam memenangi pertempuran, katanya. Tetapi Malaysia masih mempunyai sesuatu yang membantu orang untuk hidup bersama tanpa perlu ada pemenang dan pengalah setiap masa. Di dalam Dewan Persidangan, tiada siapa yang tergesa-gesa bertepuk tangan kerana ucapan ini bukanlah slogan indah untuk poster. Ia adalah cermin yang memantulkan bagaimana kemajuan moden mungkin sangat cekap tetapi tidak menjamin kelembutan. Dan apabila sebuah masyarakat kehilangan kelembutan untuk tempoh yang lama, ia akan mula kehilangan keupayaan untuk menyokong kehidupan rakyatnya. Suasana di dalam dewan itu sangat aneh. Ia bukan kesenyapan kerana bosan, bukan kesenyapan kerana menjaga adab, tetapi kesenyapan yang datang apabila seseorang dipaksa untuk memikirkan semula apa yang pernah diabaikannya. Bahawa kadangkala, negara di mana orang masih tersenyum antara satu sama lain, mungkin bukan lemah, tetapi mungkin sedang mempertahankan sesuatu yang telah hilang dari dunia yang terlalu kuat. Imej seterusnya di skrin membuatkan ramai menoleh serentak. Ia adalah gambar sebatang jalan di Kuala Lumpur yang mempunyai sebuah masjid tidak jauh dari pusat beli belah. Di satu sudut ada kedai pajak gadai, di sudut lain ada kedai serbaneka, di hadapannya ada gerai buah-buahan dan di belakangnya berdiri bangunan pejabat moden. Aryan menggunakan imej ini untuk menjelaskan apa yang dilihatnya sebagai kebijaksanaan peradaban Malaysia. Banyak negara kuasa besar cuba mencipta keteraturan dengan memisahkan segalanya, katanya. Ruang suci di satu tempat, ruang komersial di tempat lain. Kekayaan di satu kawasan, kemiskinan ditolak ke kawasan lain. Fungsi-fungsi kehidupan disusun dalam zon-zon yang jelas. Dia berhenti dan memandang gambar Kuala Lumpur di skrin. Tetapi Malaysia melakukan sesuatu yang berbeza. Ia membiarkan banyak dunia wujud bersama dalam satu ruang. Dia menjelaskan bahawa bagi orang luar, ini mungkin kelihatan tidak teratur. Masjid dan pusat beli belah nampak tidak sepadan. Pasar malam dan bangunan pencakar langit kelihatan dari era yang berbeza. Orang kaya dan orang miskin berjalan berselisih dalam jarak beberapa meter sahaja. Tetapi dari sudut pandang lain, ini adalah cara masyarakat mengekalkan hubungan antara pelbagai lapisan kehidupan agar setiap kelas sosial atau cara hidup tidak terpisah sehingga tiada lagi persefahaman bersama. Sudah tentu, Malaysia masih mempunyai masalah ketidaksamaan yang serius, dia tidak menafikannya. Tetapi dia menunjukkan bahawa di banyak metropolis negara kuasa besar, pemisahan kelas sosial begitu mendalam sehingga orang hampir tidak lagi bertemu antara satu sama lain. Orang kaya hidup dalam dunia mereka sendiri, pekerja berpendapatan rendah ditolak jauh ke pinggir bandar, golongan muda terpaksa berpindah keluar kerana kos sara hidup yang tinggi. Dan apabila setiap dunia tidak lagi bertindih, masyarakat akan mula kehilangan perasaan bahawa mereka adalah sebahagian daripada takdir yang sama. Malaysia belum sempurna, katanya. Tetapi Malaysia belum memutuskan sepenuhnya realiti kehidupan dari pandangan mata masing-masing. Ayat ini membuatkan ramai terdiam atas sebab yang berbeza. Ada yang mungkin teringat akan bandar mereka sendiri yang bersih, teratur dan berkuasa, tetapi juga dingin, sehingga orang tidak lagi berpandangan antara satu sama lain. Ada yang mungkin teringat akan tanah air mereka yang sangat efisien, tetapi perbezaan kelas sosial disembunyikan sehingga masalah menjadi sesuatu yang tidak dirasai oleh sesiapa. Aryan menegaskan bahawa hakikatnya rakyat Malaysia masih berjalan melepasi masjid, pasar, gerai makanan dan pusat beli belah dalam jarak yang sama mungkin kelihatan biasa, tetapi dari segi sosial, ia memastikan kehidupan tidak dipecahkan menjadi modul-modul yang terlalu terpisah. Orang masih melihat pelbagai dunia serentak, dan dengan melihat satu sama lain, ia membantu memelihara sifat kemasyarakatan. Sesetengah negara kuasa besar mempunyai sistem yang sangat megah, katanya sebagai penutup babak ini. Tapi Malaysia mempunyai kekalutan yang masih bersifat manusiawi. Dan sekali lagi, seluruh dewan tidak memberi respons.
Kerana walaupun kedengaran ringkas, ia adalah satu penjelasan yang menjadikan ketidaksempurnaan Malaysia sebagai satu persoalan besar terhadap kesempurnaan dunia moden. Apabila pembentangan itu sampai ke tahap ini, semua orang tahu bahawa Aryan bukan datang untuk memuji tuan rumah. Dia sedang merombak makna kejayaan sebuah negara secara sistematik. Babak ini dimulakan dengan graf ekonomi, angka produktiviti, inovasi, perbelanjaan pertahanan, dan kuasa tawar-menawar negara-negara besar. Semuanya jelas menunjukkan bahawa kuasa besar masih mengatasi Malaysia dalam hampir semua aspek struktur keras. Tetapi dia kemudian menekan alat kawalan jauh, menukar slide kepada gambar sebuah keluarga sedang makan malam bersama, kanak-kanak bermain dengan datuk dan nenek di kampung, pekerja menghantar wang pulang ke rumah, kedai-kedai kecil yang dibuka kerana ahli keluarga saling membantu, dan komuniti yang masih berfungsi lebih daripada sekadar kawasan perumahan. Dunia hari ini sangat pandai mengukur kemenangan, katanya. Tetapi ia sangat lemah dalam mengukur keupayaan untuk menyokong kehidupan. Dia memberi contoh bahawa banyak negara kuasa besar mampu melahirkan ramai orang hebat, membina syarikat bertaraf dunia dan menghasilkan penyelidik, ahli perniagaan, serta alatan yang mengubah dunia. Tetapi pada masa yang sama, mereka mempunyai sejumlah besar rakyat yang kesunyian, tertekan, keletihan, terasing, dan merasa diri mereka berharga hanya selagi mereka masih mampu bersaing. Kemudian dia beralih untuk bercakap tentang Malaysia dengan berhati-hati. Dia tidak mengatakan bahawa Malaysia tiada masalah kesihatan mental, tiada tekanan, atau tiada penderitaan. Tetapi dia menunjukkan bahawa institusi keluarga, sanak saudara, komuniti, dan budaya saling bergantung masih memainkan peranan yang lebih besar di Malaysia berbanding banyak masyarakat yang lebih kaya. Mungkin Malaysia tidak melahirkan pemenang bertaraf dunia yang paling ramai, katanya. Tetapi Malaysia masih mempunyai sistem sosial yang membantu agar orang tidak tewas dalam kehidupan terlalu awal. Kata-kata ini menggegarkan seluruh dewan dalam diam, kerana ia adalah kritikan yang paling tepat terhadap dunia persaingan pada malam itu. Di sesetengah negara, orang yang jatuh sekali mungkin dibiarkan perlahan-lahan terkeluar dari sistem. Di Malaysia, walaupun tidak semua orang terselamat, masih ada jaring-jaring halus dari keluarga, jiran atau komuniti yang menyerap hentakan itu. Aryan tidak meromantiskan masyarakat Malaysia. Dia mengakui bahawa keakraban ini kadangkala datang dengan beban, jangkaan dan batasan. Namun begitu, ia masih berfungsi sebagai penampan emosi dalam dunia yang semakin ganas setiap hari. Negara kuasa besar pakar dalam menghasilkan masa depan, katanya sebagai kesimpulan. Tetapi Malaysia masih tidak lupa cara untuk menjaga hati masa kini. Kata-kata itu membuatkan mereka yang pernah menganggap Malaysia hanya sebagai destinasi pelancongan mula melihat gambaran baharu. Sebuah negara yang mungkin tidak mengawal dunia, tetapi masih memahami bahawa hidup bukan dicipta untuk menang semata-mata. Hidup juga perlu disokong, dan dalam dunia yang letih dengan persaingan, mungkin negara yang memahami perkara ini mempunyai nilai yang lebih besar daripada apa yang boleh diukur oleh sebarang angka. Selepas bercakap tentang kehidupan harian, Aryan membawa para pendengar ke pentas antarabangsa. Dia membuka peta dunia dan melukis garis sejarah melalui era penjajahan, perang dingin, perluasan pengaruh kuasa besar, dan perubahan keseimbangan di Asia. Ramai di dalam dewan pasti berfikir, di sinilah Malaysia akan kelihatan jelas ketinggalan. Kerana, jika dibandingkan dengan kuasa besar, Malaysia tidak mempunyai tentera gergasi, kuasa sekatan, atau modal yang melimpah. Tetapi Aryan sebaliknya bercakap dengan nada yang lebih yakin. Ada dua cara untuk wujud di atas peta dunia, katanya. Cara pertama ialah membuatkan orang lain terpaksa mendengar anda kerana anda mempunyai kuasa yang lebih besar. Cara kedua ialah memastikan anda terus bertahan di tengah-tengah kuasa semua pihak tanpa ditelan. Kemudian, dia menunjuk ke arah Malaysia. Malaysia bukanlah sebuah kuasa besar seperti yang sering diisytiharkan oleh dunia. Tetapi Malaysia adalah salah satu contoh yang paling menarik bagi sebuah negara yang tahu mengimbangi, tahu menjadi fleksibel, dan tahu bagaimana untuk hidup dengan tekanan dari luar tanpa patah. Dewan Persidangan mula mendengar dengan lebih teliti. Kerana ini bukan lagi pujian budaya, tetapi ia mengangkat Malaysia sebagai satu pengajaran strategik.
Aryan menjelaskan bahawa banyak negara kuasa besar terbiasa menentukan permainan, jadi mereka sering menilai tinggi keupayaan untuk memaksa, menekan atau meluaskan pengaruh. Tetapi negara seperti Malaysia, yang berada di persimpangan kepentingan selama berabad-abad, telah membangunkan kemahiran yang berbeza. Kemahiran membaca situasi, mencari ruang, menjaga hubungan, dan tidak mengikat seluruh masa depannya kepada mana-mana satu pihak. Dia menekankan bahawa kemahiran seperti ini sering ditafsirkan oleh orang luar sebagai tidak tegas atau tidak memimpin. Tetapi dalam dunia sebenar yang sentiasa berubah paksi, kelangsungan hidup dengan kedaulatan adalah seni yang lebih sukar. Kuasa besar telah memenangi banyak peperangan, katanya. Tetapi itu tidak bermakna mereka hebat dalam menjaga keseimbangan. Kata-kata ini membuatkan beberapa wakil negara mula terdiam. Kerana ia menyentuh kesilapan sejarah banyak negara tanpa perlu menyebut nama. Dia menyambung, Malaysia mungkin bukan negara yang paling digeruni di dunia. Tetapi Malaysia adalah sebuah negara yang keupayaan penyesuaiannya sering dipandang rendah. Dan kadangkala, dengan tidak menjadi pemain yang paling diperhatikan, ia memberi peluang untuk bergerak dengan lebih bijak daripada mereka yang terikat dengan imej kuasa besar mereka sendiri. Dunia sedang memasuki era di mana kuasa keras sahaja tidak mencukupi, kata Aryan. Negara yang fleksibel dapat menjaga hubungan pelbagai hala dan tidak melupakan kepentingan rakyat dalam kehidupan seharian mungkin mempunyai masa depan yang lebih stabil. Tiada siapa yang menyampuk. Kerana pada ketika itu, semua orang mula faham bahawa dia tidak cuba mengatakan Malaysia lebih hebat daripada kuasa besar. Sebaliknya, dia mengatakan bahawa dunia mungkin selama ini telah memandang nilai Malaysia melalui lensa yang terlalu sempit. Dewan Persidangan menjadi sedikit malap apabila slide seterusnya muncul. Ia adalah gambar pelancong, pekerja ekspatriat, pesara dari Eropah, keluarga berdarah campuran, dan pelabur yang memilih untuk menghabiskan bertahun-tahun di Malaysia. Ada yang tinggal kerana kerja, ada yang kerana kos sara hidup, ada yang kerana kemudahan, tetapi ramai yang terus tinggal atas sebab-sebab yang tidak boleh dijelaskan dengan graf. Aryan bermula dengan soalan mudah. Mengapa begitu ramai orang dari negara yang lebih kaya masih mahu menjalani kehidupan di sini? Soalan ini kedengaran biasa, tetapi apabila diletakkan dalam konteks perbandingan Malaysia dengan negara kuasa besar, ia menjadi soalan yang mendalam secara mengejutkan. Kerana jika kemajuan diukur hanya dengan pendapatan, teknologi, atau kekuatan ketenteraan, mengapa orang dari negara yang mempunyai semua itu dengan lebih lengkap masih merasakan bahawa hidup di Malaysia lebih bermakna? Aryan menjawab soalan itu dengan perkataan yang paling ringkas. Kerana Malaysia masih mempunyai rentak kehidupan. Dia menjelaskan bahawa di banyak negara kuasa besar, rakyat mempunyai standard yang tinggi, tetapi kehidupan dipercepatkan sehingga tiada ruang untuk bernafas. Masa ditukar menjadi wang, sewa menjadi tekanan yang berterusan, kerja menceroboh waktu peribadi dan kejayaan menjadi bahasa utama dalam setiap hubungan, sehingga ramai yang mula bertanya kepada diri sendiri, adakah ini kehidupan yang patut dicemburui? Kemudian, dia bercakap tentang Malaysia sebagai ruang, di mana masih ada perasaan hidup dalam rutin harian. Makan dengan perlahan, berbual dengan peniaga, adanya pasar pagi, adanya komuniti, adanya agama dan ritual yang masih menghubungkan manusia dengan makna dan kesedaran bahawa hidup tidak perlu diatur oleh kecekapan setiap minit. Banyak negara kuasa besar membuatkan orang kagum, katanya. Tetapi Malaysia membuatkan orang tenang, dan ayat inilah yang membuatkan Dewan Persidangan senyap pada tahap yang paling dalam sekali. Kerana ketenangan, sesuatu yang kelihatan, tidakkah dalam bahasa politik dunia telah menjadi sesuatu yang sangat sukar ditemui dalam dunia moden. Aryan menegaskan bahawa ketenangan bukanlah kemunduran, bukan tiada matlamat dan bukan alasan untuk tidak membangun. Sebaliknya, ia adalah penunjuk sama ada sistem sosial masih memberi ruang untuk manusia menjadi manusia. Kuasa boleh membuatkan orang menghormati anda, katanya perlahan. Tetapi kualiti hidup membuatkan orang mahu berada dekat dengan anda. Tiada slide lagi yang diperlukan selepas itu, kerana kata-kata itu telah merumuskan segalanya. Negara-negara kuasa besar mempunyai sumber untuk mencipta ketakutan, kekaguman, atau kebergantungan. Tetapi Malaysia, di mata ramai, mempunyai sesuatu yang lebih halus.
Keupayaan untuk menarik orang dengan perasaan bahawa kehidupan di sini mungkin tidak sempurna, tetapi ia masih berbaloi untuk dijalani. Dan bagi dunia yang letih dengan persaingan, ini mungkin satu lagi jenis kuasa lebih senyap tetapi lebih mendalam. Aryan berhenti untuk minum air seketika sebelum memasuki bahagian yang ramai tahu adalah yang paling berbahaya. Kerana dia akan beralih daripada bercakap tentang Malaysia kepada membuatkan para pendengar merenung negara mereka sendiri secara serius. Saya tidak mengatakan Malaysia tiada masalah, katanya dengan jelas. Malaysia mempunyai banyak masalah besar dan rakyat Malaysia sendiri tahu akan hal itu. Tetapi yang menarik ialah banyak negara yang menggelar diri mereka maju mempunyai masalah jenis lain yang mereka tidak berani akui kerana ia menjejaskan imej keunggulan mereka. Suasana dewan menjadi begitu sunyi sehingga hanya bunyi penghawa dingin yang kedengaran. Dia mula menyenaraikan dengan tenang, tanpa emosi, negara yang kaya tetapi golongan mudanya tidak mampu memiliki rumah. Negara yang sistemnya hebat tetapi warga tuanya meninggal dunia keseorangan. Negara yang teknologinya maju tetapi kanak-kanaknya tertekan sejak usia muda. Negara yang berpendapatan tinggi tetapi rakyatnya tidak berani jatuh sakit kerana kos rawatan. Negara yang bebas tetapi dipenuhi dengan kesunyian. Dan negara yang berkuasa tetapi rakyatnya merasa hilang kepercayaan antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan-puan, jika ini adalah destinasi kemajuan, dia bertanya, adakah kita masih berani bercakap dengan nada yang sama bahawa negara lain patut mengikut jejak kita? Soalan itu tiada siapa yang menjawab dan tiada siapa yang patut menjawabnya terlalu cepat. Kemudian, dia kembali kepada Malaysia sekali lagi, tetapi kali ini bukan untuk memuji secara romantis. Dia bercakap secara adil bahawa Malaysia perlu memperbaiki struktur, sistem pendidikan, peluang, keadilan dan banyak lagi aspek secara serius. Namun, pada masa yang sama, Malaysia tidak seharusnya membangun dengan cara memusnahkan apa yang menjadikan kehidupan masih mempunyai kehangatan, fleksibiliti dan rentak kemanusiaan. Sesetengah negara mempunyai segalanya kecuali kualiti untuk didiami, katanya. Malaysia belum mempunyai segalanya, tetapi ia masih mempunyai sesuatu yang membuatkan hidup tidak terlalu menakutkan. Kali ini, bahkan mereka yang berniat untuk membantah memilih untuk diam. Kerana dia tidak bercakap dengan prejudis. Dia tidak menggunakan Malaysia sebagai alat untuk menyerang dunia barat atau kuasa besar, tetapi sebagai satu lagi cermin untuk orang ramai melihat bahawa kejayaan material tidak menjamin kejayaan sebagai manusia. Pengacara majlis menunduk melihat kertas di tangannya, seolah-olah cuba menyusun semula soalan. Ramai wartawan asing berhenti menaip dan mengangkat muka untuk mendengar dengan pandangan yang lebih serius. Kerana ini bukan lagi seminar yang akan berakhir dengan kata-kata diplomatik yang indah. Ia sedang menjadi satu siasatan moral terhadap makna kemajuan, dan di dalam dewan itu, ramai yang mula merasa buat pertama kalinya bahawa mungkin negara mereka sangat hebat dalam menakluki dunia, tetapi gagal dalam membuatkan rakyatnya mahu hidup di dunia itu. Akhirnya, sesi soal jawab pun tiba. Seorang wakil dari sebuah negara besar mengangkat tangan. Wajahnya sopan tetapi serius, nada suaranya tegas, seperti seseorang yang biasa menentukan agenda perbincangan. Adakah Anda sedang meromantiskan Malaysia secara berlebihan? Dia bertanya. Anda bercakap tentang keramahan, makanan, komuniti, dan rentak kehidupan. Tetapi bagaimana semua ini boleh menandingi inovasi, keselamatan strategik, dan kuasa ekonomi? Soalan ini membuatkan ramai di dalam dewan melepaskan nafas lega kerana akhirnya ada seseorang yang menyuarakan apa yang mereka fikirkan. Tetapi daripada mempertahankan diri, Aryan hanya mengangguk sedikit seolah-olah sudah lama menantikan soalan ini. Tidak, jawabnya. Saya tidak meromantiskan Malaysia. Saya sedang melengkapkan analisis tentang kuasa. Dia menyambung, dunia telah menghabiskan terlalu banyak masa mengkaji siapa yang mempunyai lebih banyak peluru berpandu, siapa yang mempunyai lebih banyak modal, siapa yang mengawal rantaian bekalan. Tetapi dunia menghabiskan terlalu sedikit masa dengan soalan. Masyarakat jenis apakah yang membuatkan orang masih mahu mempunyai anak, masih mahu membina keluarga, masih mahu terus tinggal di bandar itu, dan masih percaya bahawa hari esok berbaloi untuk dinantikan?
Jika sebuah negara sangat kaya, tetapi rakyatnya tidak lagi mahu hidup dengan cara negara itu, dia bertanya balas, adakah Anda akan memanggilnya satu kejayaan yang lengkap? Penanya itu terdiam seketika. Aryan menambah, inovasi, keselamatan, dan kuasa ekonomi sangat penting. Tiada siapa yang menafikannya. Tetapi jika semua itu dibina dengan mengorbankan keletihan sosial, kesunyian, dan kehidupan harian yang menjadi beban mental, maka kita patut bertanya dengan serius, adakah sistem itu sedang berkhidmat untuk manusia, atau manusia sedang dipaksa untuk berkhidmat kepada sistem? Malaysia bukanlah jawapan untuk segalanya, katanya. Tetapi Malaysia mengingatkan dunia bahawa manusia bukan hanya memerlukan kecekapan. Manusia memerlukan perasaan bahawa mereka masih mempunyai tempat dalam kehidupan mereka sendiri. Jawapan ini membuatkan wakil itu tidak membantah lagi. Dia hanya mengangguk perlahan dan mencatat sesuatu di dalam bukunya. Itulah saat yang penting kerana semua orang di dalam Dewan melihat serentak bahawa isu ini tidak boleh diketepikan dengan mudah sebagai angan-angan. Aryan tidak mencadangkan agar dunia berhenti bersaing, tetapi mencadangkan agar dunia berhenti memahami kemajuan secara sempit. Dan soalan yang sepatutnya memerangkapnya sebaliknya menjadi soalan yang membuka lagi ruang untuk ideanya tersebar luas, sehingga seluruh Dewan tidak lagi mempunyai ruang untuk mentertawakannya. Pada saat-saat terakhir sebelum pentas ditutup, pengacara majlis meminta Aryan untuk memberikan pesanan ringkas. Jika dia perlu merumuskan segalanya dalam satu ayat, apakah yang akan dikatakannya? Ramai yang mengeluarkan telefon untuk bersedia merakam. Ada yang mengangkat pen, seolah-olah tahu bahawa ayat seterusnya mungkin akan menjadi tajuk utama berita esok. Aryan memandang para pendengar satu persatu, tanpa tergesa-gesa, tanpa ragu-ragu. Banyak negara kuasa besar mempunyai kuasa untuk membuatkan dunia mendengar, katanya perlahan. Tetapi Malaysia masih mempunyai sesuatu yang lebih sukar daripada itu. Keupayaan untuk membuatkan orang merasa bahawa dunia ini masih boleh didiami. Sebaik sahaja ayat itu selesai diucapkan, seluruh Dewan senyap sunyi. Bukan kesenyapan yang ragu-ragu. Bukan kesenyapan kerana belum faham. Tetapi kesenyapan di mana semua orang tahu bahawa mereka baru sahaja mendengar sesuatu yang terlalu tepat untuk dibalas dengan upacara biasa. Beberapa wakil meletakkan pen mereka perlahan-lahan. Wartawan menatau skrin telefon bimbit mereka ke atas, membaca semula teks yang mereka taip, seolah-olah mahu memastikan apa yang mereka dengar itu betul. Penterjemah bahasa berhenti seketika sebelum menyampaikan kata-kata itu. Dan, selepas terjemahan selesai, kesenyapan menjadi lebih berat kerana semua orang faham bahawa ayat itu bukan hanya memuji Malaysia. Ia menusuk terus ke jantung dunia moden. Dalam dunia di mana banyak negara mengejar kedudukan nombor satu dengan ganas, bersaing untuk menguasai rantaian bekalan, mengumpul kelebihan strategik dan mempercepatkan masa depan dengan teknologi yang menakjubkan, ada sebuah negara yang masih diingati kerana membuatkan orang merasa bahawa hidup tidak semestinya begitu kejam. Itu bukanlah satu kejayaan yang kecil. Bunyi tepukan perlahan-lahan kedengaran dari barisan belakang sebelum merebak ke seluruh Dewan. Tetapi sekuat manapun tepukan itu, ia tidak dapat memadamkan realiti beberapa saat sebelumnya. Saat di mana semua orang diam kerana tiada alasan untuk membantah secara jujur. Dan pada malam itu, apa yang memenangi pentas bukanlah kelantangan, bukan kedudukan, bukan bendera mana-mana kuasa besar. Sebaliknya, ia adalah satu idea ringkas yang sangat mendalam, bahawa sesebuah negara mungkin tidak perlu menjadi yang terbesar di dunia untuk mempunyai nilai yang sedang dicari-cari oleh seluruh dunia. Apabila lampu pentas mula dimalapkan, orang ramai mula bangun dari tempat duduk mereka perlahan-lahan. Suasananya tidak meriah seperti persidangan biasa, di mana semua orang tergesa-gesa bertukar kad nama dan beredar. Sebaliknya, ia adalah suasana orang yang sedang terus berfikir di dalam hati. Ramai yang tidak bercakap tentang angka, tidak bercakap tentang graf atau perdebatan dasar yang sepatutnya menjadi intipati forum seperti ini. Sebaliknya, mereka bercakap tentang perkataan mudah yang ditinggalkan oleh Aryan, boleh didiami. Seorang wartawan asing berdiri menemu bual rakan sekerjanya secara ringkas. Dia berkata bahawa dia sudah lama menulis berita tentang Malaysia dalam kerangka yang sama. Pelancongan, politik, ekonomi,
dan konflik. Tetapi malam ini, dia merasakan Malaysia diterangkan dengan bahasa yang berbeza. Bukan sebagai negara yang perlu berusaha menjadi seperti kuasa besar, tetapi sebagai negara yang masih mempertahankan sebahagian makna kehidupan. Di satu sudut dewan, seorang wakil dari Eropah bercakap perlahan dengan seorang ahli perniagaan Asia, mengatakan bahawa bandar mereka mungkin lebih bersih, lebih teratur, lebih kaya, tetapi semakin lama didiami, semakin letih dirasakan. Kata-kata itu tidak cukup kuat untuk didengari oleh seluruh dewan, tetapi ia adalah bukti paling jelas bahawa apa yang dikatakan oleh Aryan tidak berakhir di atas pentas. Ia mula meresap ke dalam perbualan pribadi orang ramai. Di luar hotel, bunyi kenderaan di jalan raya masih bising seperti setiap malam. Seorang pemandu teksi memanggil penumpang, seorang penjual burger Ramly menolak gerainya, bau sate yang dibakar menusuk hidung, ada pelancong yang ketawa di kaki lima, dan seorang pekerja hotel membantu membuka pintu dengan senyuman biasa. Kuala Lumpur tetaplah Kuala Lumpur. Tidak sempurna, tidak bebas masalah, tidak cuba menunjukkan ia lebih baik daripada sesiapa, tetapi mungkin itulah yang menjadikannya berkuasa. Aryan berjalan keluar dari Dewan Persidangan tanpa lagak seorang pemenang. Dia hanya berhenti memandang jalan raya seketika sebelum berkata kepada seorang wartawan yang mengikutinya, "Saya tidak mengatakan Malaysia adalah yang terbaik. Saya cuma fikir dunia patut berhenti memandang rendah pada perkara-perkara yang membuatkan orang masih mahu hidup." Wartawan itu terdiam seketika sebelum mematikan perakam suaranya. Dan pada malam itu, ceritanya bukan lagi hanya tentang seorang warga asing yang membandingkan Malaysia dengan negara kuasa besar. Ia telah menjadi satu persoalan yang dilemparkan kembali kepada seluruh dunia. Jika kehebatan membuatkan manusia letih sehingga lupa makna kehidupan, adakah negara yang masih membuatkan rakyatnya merasa hangat sedang menang dalam sesuatu yang lebih penting? Itulah sebabnya mengapa hasilnya membuatkan semua orang terdiam. Bukan kerana Malaysia tiada cacat celah, tetapi kerana pada satu malam, ada seseorang yang berani menyuarakan kebenaran. Bahawa kuasa besar mungkin boleh menguasai dunia, tetapi tidak semua negara mampu membuatkan orang mahu hidup di dalamnya.